Wijnaldum memainkan peranan penting dalam skuad Liverpool, tetapi dinafikan apabila pemain ini kalah. Liverpool kalah, pemain ini menjadi kambing hitam, dan apabila Liverpool menang, pemain ini dilupakan. Itulah anda dan kita semua sama sahaja. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pak Mak Studio. Kali ini kita ungkai bagaimana watak seksi yang tidak dihargai di Liverpool. Dan akhirnya Wijnaldum berpisah dengan Liverpool dan mengesahkan pemain Belanda ini akan menyertai PSG pada musim depan. Dan selepas 175 penampilan bersama Liverpool, dia bakal menerima gaji yang cukup lumayan di Paris dan satu benda yang bagus untuk karirnya. Tetapi untuk kali ini, bagaimana watak seksi ini tidak dihargai oleh peminat Liverpool sendiri seperti anda di rumah. Bagi Pak Ahmad, pemain ini tiba dalam keadaan yang mengejutkan. Kenapa Klopp membeli pemain ini daripada Newcastle dan tiba di Liverpool sebagai pemain tengah ataupun penyerang kedua untuk mencari gol, dan pemain antarabangsa Belanda ini memenuhi tanggapan awal Pak Ahmad, iaitu menjadikan 6 gol di Liga Perdana dan juga melakukan 9 assist. Cukup bagus sebenarnya, dan dia pada musim bersama bergandingan dengan Adam Lallana sebagai pakar pressing pasukan lawan, bebas bergerak ke hadapan. Pak Ahmad tiada masalah pada pemain ini di musim yang bersama. Memang ada fungsi dan Pak Ahmad nampak fungsinya bersama Liverpool, seperti mana gaya permainan dia bersama pasukan Belanda sekarang di Euro pada masa ini gila babi. Namun selepas musim pertamanya dan hinggalah sekarang, tanggungjawab Wijnaldum berubah dengan kemunculan Alexander-Arnold dan Robertson di posisi fullback. Liverpool mengubah penderaan mereka, mengalihkan tanggungjawab kreativiti daripada bahagian tengah midfielder Liverpool, 3 midfielder Liverpool kepada pasukan kepada fullback. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Klopp untuk mengatasi pasukan lawan yang sentiasa menggunakan low block defending, dan pemain berjersey nombor 5 ini diubah kesesuaian dengan taktikal, dan pemain tengah ini lebih menjadi disiplin dan memiliki keadaan fizikal yang mantap yang sesuai dengan gaya permainan English. Sebagai ganti, Alexander-Arnold dan Robertson bebas naik ke atas tanpa mempedulikan defensif, dan Wijnaldum dengan fungsinya mematikan sebarang counter attack jika pasukan lawan melancar serangan. Ini masalah utama apabila pasukan Liverpool sentiasa bermain dengan high defensive line, dan apabila kau suruh dia beraksi di bahagian lebih ke bawah, gol dan assist Wijnaldum semakin berkurangan. Dalam 4 musim yang terakhir ini, pemain Akademi Feyenoord ini hanya melakukan 10 gol dalam Liga dan 2 assist. Maknanya tugasan dia hanya di bahagian pertahanan, dan itu yang dimahukan oleh Klopp. Rugi membiarkan Wijnaldum keluar, walaupun yes, Pak Mak fikir setiap midfielder Liverpool memiliki kelebihan masing-masing, tetapi Wijnaldum memiliki 3 kelebihan. Yang pertama adalah ketahanan fizikal. Mungkin salah satu kelebihan yang paling diremehkan dalam bola sepak, menunjuk ketahanan yang luar biasa terhadap kecederaan oleh Wijnaldum, dan kepercayaan inilah Pak Mak rasa Klopp mempercayai dirinya memainkan peranan penting dipilih pada setiap minggu, walaupun anda mengutuk mereka di rumah, dan
pemain yang berusia 30 tahun ini beraksi daripada 186 perlawanan daripada 231 perlawanan dalam semua pertandingan sejak tiba pada tahun 2016. 186 daripada 231 perlawanan, jumlah yang cukup tinggi buat pemain midfielder. Dan jika anda tahu, di bahagian midfielder, Liverpool sudah tentu pasukan klub menuntut ketahanan fizikal yang tinggi, dan Wijnaldum yang menempuh jarak sejauh 283 km dalam Liga Perdana cukup tinggi, hanya ketinggalan sedikit dengan Roberto Firmino. Perkara kedua adalah elemen penting dalam kontrol perlawanan. Banyak hantaran Wijnaldum kurang hebat, Pak Mat akui kurang hebat, dan banyak hantaran pendek, tetapi keutamaan passing Wijnaldum adalah ketepatan. Dan pada dasarnya dia datang ke atas dalam ruang yang sempit untuk mematikan pressing dan menggerakkan bola kepada posisi yang lebih baik dan membiarkan pemain lain melakukan counter attack seperti Salah dan Mane. Yang ketiga adalah master dalam defensive position. Wijnaldum bukan sahaja berfungsi elemen penting dalam penguasaan perlawanan, tapi positioning dia dan work rate dia dapat melindungi Robertson ketika Robertson naik ke atas. Perkara ini sama dilakukan Henderson ketika Alexander Arnold naik ke atas. Dan kita boleh lihat ada 3 kelebihan utama Wijnaldum, tetapi setiap pemain midfielder Liverpool memiliki sumbangan atau kelebihan yang berbeza. Thiago adalah pemain yang penuh teknikal di Liverpool dengan variasi passing yang berbeza, walaupun orang yang memberi kritikan kepada dia atas kegagalan dalam permainan fizikal di EPL, itu adalah mentaliti atau pendapat masing-masing, dan bagi Pak Mat, Thiago masih lagi pemain terbaik dalam elemen teknikal dan taktikal perlawanan. Yang kedua pula adalah Fabinho adalah defensive midfielder terbaik dunia. Pada posisi nombor 6, dia bukan typical destroyer macam Mascherano ataupun jenis yang tackle, tetapi dia lebih kepada modern defensive midfielder yang lain, membaca perlawanan dengan bagus dan memberi protection terbaik kepada defensive line untuk kekal berada di tahap yang tertinggi. Midfielder yang lain pula adalah Jordan Henderson, adalah ketua pasukan yang tidak boleh dipersoalkan. Walaupun tidak selalu clear bagaimana cara fungsi dia berada di atas padan, pasukan selalu kelihatan tidak ngam apabila Hendo tidak beraksi. Dan pada usia 30 tahun, dia mungkin dah sampai ke puncaknya, tetapi seperti yang saya katakan, dia adalah ketua pasukan yang bagus. Dan pemain midfielder seterusnya adalah Oxlade-Chamberlain dan Naby Keita. Dua-dua ni pemain kaca dalam pasukan Liverpool, tetapi kedua-duanya memiliki kelebihan sebagai dua ball carrier secara vertikal yang bagus di Liverpool, dan di final third mereka berdua amat bagus. Naby Keita dengan true pass yang betul-betul menarik, dengan Oxlade-Chamberlain dengan shoot daripada jarak jauh. Mereka memiliki kualiti yang berbeza, terkhusus untuk situasi perlawanan yang berbeza. Sebagai kesimpulannya, Pak Mat boleh katakan apabila pemain itu ada dalam pasukan, kita tak nampak fungsinya, dan apabila pemain itu keluar daripada Liverpool, barulah kita faham perasan bagaimana fungsinya. Jika tidak, bagaimana Barcelona, Bayern Munich, PSG mahukan dia? Dan sudah pasti mereka itu semua tahu kehebatan Wijnaldum. Macam biasa, kita boleh mencari pemain yang lebih baik daripada Wijnaldum, tetapi kita tak boleh menafikan keunikan Wijnaldum. Dan daripada Pak Mat, semoga selamat maju jaya daripada Pak Mat. Dan jika anda memiliki cadangan idea bagaimana untuk video yang akan datang, sila komen di bahagian bawah. Jumpa lagi.